Kisah dibuka dengan situasi ketika puluhan warga berupaya menangkap seekor hiena liar yang berkeliaran dan membahayakan lingkungan sekitar. Meskipun dua orang ahli satwa yang juga bertugas sebagai polisi hutan telah dikerahkan, usaha mereka belum membuahkan hasil. Karena merasa kesal dengan keadaan tersebut, seorang pria bernama Josie segera menghubungi sahabatnya Parthiban yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam menjinakkan hewan buas. Josie kemudian memintanya datang ke lokasi kejadian untuk membantu proses penangkapan. Pada saat menerima panggilan itu, Parthiban sebenarnya sedang mengantar putranya Sidhu ke sekolah. Tanpa ragu, ia langsung mengubah tujuannya dan bergegas menuju lokasi demi membantu warga. Sebelum berpisah, Parthiban dan Sidhu bersepakat untuk tidak menceritakan tindakan mereka hari itu kepada Satya, yang merupakan istri Parthiban sekaligus ibu Sidhu. Hyenas are social animals, Joshi. Makkal bayathila adu adichukollada. I'll be helpful. Nee vandiye vidla thittu vaanga mudiyadhu. Okay? Setibanya di tempat kejadian, Parthiban mulai mengamati situasi dengan naik ke lantai 2 salah satu rumah warga agar memperoleh pandangan yang lebih jelas. Setelah melakukan pengamatan selama beberapa saat, ia segera meminta seluruh murid untuk masuk ke ruang kelas karena memperkirakan hiena akan bergerak menuju kawasan sekolah. Janwar andar aayega sir, school ke andar. Situation out of control. Ninge sanchir poi tranquilizer solra. Yes, okay. Pochna hyena school ku lege. Perkiraan tersebut terbukti benar. Hiena memasuki area sekolah sehingga warga segera menutup gerbang untuk mencegah hewan tersebut melarikan diri. Dalam proses penangkapan, Parthiban bekerja sama dengan Josie. Namun, ketika kesempatan terbaik untuk melumpuhkan hiena tiba, senjata api milik Josie mengalami kemacetan, sehingga rencana awal tidak dapat dilaksanakan. Joshi, wait! Shoot! You got his jam, Parthiban. Chin. மாசம் சர்வீஸ் பண்ணணும். Menghadapi situasi tersebut, Parthiban segera mencari alternatif. Ia meminta Josie mengambil sebuah tombak yang berada di bagasi mobil. I'm throwing! Parthiban, here it comes. Setelah tombak berhasil dibawa, Parthiban menggunakan seluruh tenaganya untuk menusuk hiena dengan tombak yang sebelumnya telah dilapisi obat bius. Keberhasilannya melumpuhkan hewan buas itu disambut sorak gembira oleh warga. Tidak lama kemudian, sejumlah wartawan datang untuk meliput peristiwa tersebut. Meskipun perhatian awal tertuju kepada polisi hutan, seorang reporter perempuan meminta rekannya mengabadikan gambar Parthiban karena menganggap dialah sosok yang paling berjasa dalam keberhasilan operasi penangkapan. Inga cover panna enna middle age man. Avana kandupidichu. Usai menangkap hiena, Parthiban menuju kafe miliknya. Sesampainya di sana, ia meminta salah seorang pegawai memperbaiki kemeja yang dikenakannya karena pakaian tersebut merupakan hadiah dari istrinya. Ketika kembali ke rumah, Satya menyadari bahwa suaminya mengenakan baju yang berbeda. Hal itu membuatnya merasa kesal. Untuk meredakan suasana, Parthiban berganti pakaian dan mengajak Satya berjalan-jalan sebagai bentuk permintaan maaf. Walaupun sempat merasa malu, Satya akhirnya turut berganti pakaian dan menerima ajakan tersebut. Awalnya mereka menikmati waktu berdua, tetapi kemudian merasa kurang lengkap karena kedua anak mereka tidak ikut serta. Akhirnya, pasangan suami istri itu menjemput anak-anak mereka di sekolah untuk menghabiskan waktu bersama.
Kebersamaan tersebut menggambarkan kehidupan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta mencerminkan keluarga sakinah, mawadah, dan waroma. Hari-hari keluarga tersebut dipenuhi suasana hangat, canda, dan tawa. Pada suatu kesempatan, Parthiban mengajak keluarganya mengunjungi hiena yang kini telah dipelihara. Berkat kemampuannya menjinakkan satwa liar, ia bahkan memberikan nama Subramani kepada hiena tersebut. Ghost. Actually, Sementara itu di lokasi lain di sekitar Deogar, sekelompok pembunuh bayaran melakukan aksi brutal di sebuah rumah mewah. Mereka membunuh seluruh anggota keluarga beserta hewan peliharaannya. Ketika hanya tersisa seorang anak perempuan, salah seorang pelaku berniat melakukan tindakan yang lebih kejam terhadap korban. Setelah menyelesaikan aksinya, pemimpin kelompok pembunuh itu murka karena keberadaan mereka telah diketahui pihak kepolisian. Selain terancam tertangkap, mereka juga merasa dikhianati oleh orang yang menyewa jasa mereka karena hilang sebelum memberikan imbalan yang telah dijanjikan. Karena tidak memperoleh imbalan yang dijanjikan, kelompok pembunuh bayaran tersebut mulai mencari sasaran lain untuk mendapatkan uang. Mereka kemudian mengincar sebuah toko pakaian. Namun kondisi toko yang sedang sepi membuat mereka tidak berhasil memperoleh apa-apa. Alih-alih langsung melakukan perampokan, mereka justru menanyakan kepada pemilik toko kapan biasanya pelanggan mulai ramai. कोई नहीं है दुकान में, सब लोग कभी आएंगे? Akhirnya, mereka beralih melakukan aksi pembegalan di jalan raya. Ketika seorang pengendara sepeda motor melintas di lokasi, kelompok tersebut segera menjalankan aksinya. Namun, mereka tidak menemukan barang berharga pada korban, sehingga pengendara itu dibiarkan pergi begitu saja. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil yang dikendarai seorang pria melintas di lokasi. Para pelaku kembali melancarkan aksinya dan kali ini memperoleh sasaran yang mereka anggap lebih menguntungkan. Salah seorang pelaku diminta meminta nomor PIN kepada korban, tetapi karena korban tidak segera memberikan informasi itu, pelaku justru membunuhnya. Untuk menghilangkan jejak kejahatan, mobil beserta jasad korban didorong hingga jatuh ke jurang. Keesokan harinya, Parthiban mendatangi pos keamanan untuk melihat seekor burung hantu langka. Ia kemudian meminta Joshi membawa burung tersebut ke dokter hewan agar dapat menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Namun mereka baru mengetahui bahwa dokter hewan yang dimaksud ternyata adalah pria yang telah dibunuh oleh kelompok pembunuh bayaran pada malam sebelumnya. All Joshi. Yeah. Sir, Aranjana. Sir, Joshi Blue Cross again வர சொல்லுங்க. ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட்ல ஸ்பாட்ல இருந்துட்டார். Joshi yang semula mengira dokter tersebut meninggal akibat kecelakaan setelah mobilnya terjatuh ke jurang, merasa sangat terkejut ketika mengetahui bahwa korban sebenarnya dibunuh. Ya. கார் ஆக்சிடென்ட்ல டாக்டர். கொலையா? எப்படி? கில்லிங் ஸ்ப்ரீ. இருக்கேன். இப்படிதான் கேள்விப்பட்டேன். Anxious சார். We'll take care of it. Nah. Setelah membantu memeriksa lokasi kejadian, Parthiban menghabiskan waktu bersama putri kecilnya di kafe miliknya. Tidak lama kemudian, salah seorang anggota kelompok pembunuh bayaran datang dan memesan makanan. बंदे भाई क्लोज्ड सर வெளியில board. Kehadirannya menimbulkan kecurigaan Parthiban, terutama setelah ia melihat benda yang menyerupai senjata api tersimpan di saku pria tersebut. Kecurigaan itu akhirnya terbukti. Saat Parthiban hendak meninggalkan kafe, pelaku tiba-tiba mengancam salah seorang pegawai dengan menodongkan pistol dan memaksanya tetap duduk. பணத்தையும் கொண்டு வந்துட்டேன். இது தப்பு பிரதர். அது அந்த வேலை முடிச்சு வர போலாம். டேய்
Melihat bawahannya diperlakukan seperti itu, Parthiban segera melakukan perlawanan. Di tengah kekacauan tersebut, salah seorang pelaku menyandang pegawai perempuan. Situasi semakin genting ketika Parthiban menyadari bahwa putri kecilnya juga berada dalam bahaya. Demi melindungi mereka, Parthiban bertindak cepat dan berhasil melumpuhkan seluruh anggota kelompok pembunuh bayaran. Tidak lama setelah kejadian, polisi beserta tim penyidik tiba di lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Parthiban bersama putrinya kemudian dibawa ke rumah sakit guna menjalani pemeriksaan kesehatan, baik untuk memastikan kondisi fisik maupun dampak psikologis akibat peristiwa tersebut. Insiden tragis itu meninggalkan guncangan besar bagi Parthiban. Selama hidupnya, ia merasa tidak pernah memiliki musuh, sehingga tidak menyangka akan menghadapi peristiwa seperti ini. Walaupun tindakannya dilakukan untuk melindungi putri dan para pegawainya, ia tetap harus menjalani proses penyelidikan sesuai prosedur hukum karena telah menyebabkan kematian 5 orang. Kemampuan Parthiban mengalahkan 5 pelaku dari jarak dekat membuat pihak kepolisian merasa heran. Untuk memastikan kemampuannya, ia diminta mengikuti uji menembak. கரெக்டா இறந்து போன ஃபயர் ஆகல முன்ன பின்ன துப்பாக்கியை பயன்படுத்த இனிங்களா எடுத்த சில போலீஸ்காரங்களே விளக்கம் அளிக்கும்படி இந்த கோர்ட் Hasilnya mengejutkan para petugas karena Parthiban terbukti memiliki keterampilan yang sangat baik dalam menggunakan senjata api. Di balik berbagai cobaan yang dialaminya, Parthiban juga memperoleh dukungan luas dari masyarakat. Ketika persidangan berlangsung, pengacara yang mendampinginya mampu menghadirkan berbagai bukti kuat yang menunjukkan bahwa tindakan Parthiban merupakan bentuk pembelaan diri demi melindungi putri dan para pegawai kafe. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pengadilan memutuskan bahwa tindakannya dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman kepadanya. விசாரணைகளையும் அந்த 5 பேரை சுட்டுக் கொண்டிருக்காரு. நிரபராதி என்று அரசுக்கு பரிந்துரைக்கிறேன். Walaupun telah dinyatakan bebas secara hukum, peristiwa tersebut tetap meninggalkan trauma mendalam bagi Parthiban maupun keluarganya. Satya, sang istri, terus dihantui rasa khawatir bahwa kejadian serupa dapat kembali menimpa suaminya. Pada akhirnya, mereka hanya dapat berusaha semaksimal mungkin, berdoa dan menyerahkan segala hasilnya kepada Sang Pencipta. Berbagai peristiwa yang dialami dalam beberapa waktu terakhir membuat Parthiban hidup dalam ketakutan. Ia menjadi sangat waspada hingga suara tetesan air maupun bunyi-bunyian kecil lainnya mampu memicu rasa cemas yang berlebihan. Voices of the click, those sounds make me wanna cry. Scared of bass shit, scared of beat. These speakers, scared of the night, I'm scared of the day, I'm scared. Play, repeat. I'm scared of the muppy, I'm scared of the crawly, and I swear. Pada suatu kesempatan, istri Josie yang sedang berkunjung ke rumahnya berusaha memberikan semangat. Ia menasehati Parthiban agar tidak terus larut dalam ketakutan, karena kondisi tersebut dapat menjadi awal keretakan sebuah keluarga yang selama ini hidup harmonis. Mendengar nasihat itu, Parthiban memutuskan mengajak istri serta kedua anaknya pergi keluar untuk menikmati makanan bersama, sebagai upaya mengurangi beban pikiran. எனக்கு காஃபி குடிக்கணும். ஏதாவது வாங்கணுமா? Mereka kemudian mengunjungi sebuah pasar yang menyediakan berbagai jenis makanan sesuai selera masing-masing anggota keluarga. Setelah tiba di lokasi, Parthiban membagi tugas dengan istrinya. Ketika sedang berjalan seorang diri, ia menerima telepon dari Josie yang memperingatkannya agar tetap berhati-hati.
Josie menjelaskan bahwa seseorang telah melaporkan adanya orang asing yang terus mengawasi setiap aktivitas Parthiban dalam beberapa hari terakhir. Informasi tersebut membuat Parthiban semakin gelisah. Tidak lama kemudian, kekhawatiran yang selama ini menghantuinya benar-benar menjadi kenyataan. Sejumlah orang menyerangnya secara tiba-tiba. Demi melindungi diri dan keluarganya, Parthiban melakukan perlawanan dengan sangat agresif hingga seluruh penyerang berhasil dilumpuhkan. Hanya satu orang yang masih bertahan hidup, tetapi ia memilih melarikan diri setelah menyaksikan keganasan Parthiban. Insiden di pasar meninggalkan trauma yang semakin mendalam. Parthiban khawatir keluarganya akan kembali menjadi sasaran, sehingga ia segera mendatangi kantor polisi untuk meminta perlindungan sementara berupa pengamanan di rumahnya. Namun permintaan tersebut ditolak oleh kepala kepolisian karena menganggap kasus yang dialami Parthiban bukan termasuk ancaman serius. வீட்டு விட்டு போகும்போதெல்லாம் எவன் எங்க இருந்து வருவான்னு பயந்துகிட்டே உன்னை பத்தி யோசிச்சு உனக்கு சேவை செய்யணும். நான் கொல்ல போனவன வேற வழி தெரியாம சுட்டேன் என் வீட்டுக்கு 24 மணி நேரம். Selain tidak memperoleh bantuan, Parthiban juga menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari salah seorang petugas. Sikap aparat tersebut justru memperkeruh keadaan dan memancing kemarahan Parthiban. Are you all right? Josie yang kebetulan berada di kantor polisi segera berusaha menenangkan sahabatnya. Ia menjelaskan bahwa di wilayah tersebut, aparat seringkali baru memberikan perlindungan apabila korban mengalami luka fisik atau terdapat alasan tertentu yang dianggap mendesak. நீ நினைக்கிற மாதிரி நம்ம கேட்டதும் போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷன்லாம் உன் உடம்புல ஒரு சின்ன காயம் கூட இல்லை. Mendengar penjelasan tersebut, Parthiban mengambil keputusan yang nekat dengan meminta Josie melukai bagian punggungnya agar laporannya memperoleh perhatian. You asked for it. Setelah mengalami luka, Parthiban kembali mengajukan laporan kepada pihak yang berwenang. Kali ini permintaannya diterima, dan kepolisian memutuskan mengirim seorang petugas untuk menjaga rumahnya. Keesokan harinya, seorang anggota polisi bernama Nopelin datang sebagai petugas pengamanan. Ia dikenal memiliki pangkat yang cukup tinggi dan reputasi sebagai personil yang berpengalaman dalam menjalankan berbagai operasi berbahaya. Meskipun demikian, Parthiban dan keluarganya sempat meragukan kemampuan Nopelin karena penampilannya secara fisik terlihat kurang meyakinkan. Walaupun demikian, kehadiran petugas tersebut sedikit mengurangi kecemasan Parthiban, sehingga ia mulai kembali menjalankan rutinitas seperti biasa. Saat sedang mengawasi para pekerja yang memperbaiki bangunan kafenya, Parthiban melihat seorang pria yang bertingkah mencurigakan. Orang tersebut diam-diam memotret bagian depan kafe sebelum mengirimkan hasil fotonya kepada salah seorang anggota kelompok mafia narkoba paling berpengaruh di India. Foto itu kemudian diperlihatkan kepada pemimpin mereka yang bernama Anthony. Begitu melihat wajah Parthiban, Anthony tampak sangat gembira karena pria tersebut memiliki kemiripan luar biasa dengan seseorang yang selama ini menghilang. Tidak ingin kehilangan jejak, Anthony segera berangkat untuk memastikan identitas Parthiban secara langsung. Sementara itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya di kafe, Parthiban mulai mempersiapkan berbagai langkah antisipasi. Ia membuat sejumlah jebakan dan menyiapkan beberapa alat yang dapat digunakan sebagai senjata apabila kembali menghadapi ancaman. Saat sedang mencicipi menu baru di kafenya, salah seorang pegawai menghampirinya dan menyampaikan dua informasi penting. Pertama, ada seorang pelanggan perempuan yang sejak tadi terus memperhatikan gerak-geriknya. Kedua, terdapat seorang pria yang telah menunggu di ruang belakang dan ingin bertemu dengannya. Merasa penasaran, Parthiban segera menemui tamu tersebut. Pria tersebut ternyata adalah Anthony. Karena tidak mengetahui identitas sebenarnya, Parthiban menyambutnya dengan ramah dan menanyakan keperluannya sebagai pelanggan. क्या खाएंगे आप? Coffee. Sugar? Namun Anthony terus memanggilnya dengan nama Leo. Ia meyakini bahwa Parthiban adalah Leo, putranya yang telah lama menghilang.
Walaupun Parthiban berulang kali menjelaskan bahwa dirinya bukan orang yang dimaksud, Anthony tetap bersikeras dengan keyakinannya. லியோ இங்க ஏற்கனவே நிறைய கன்ஃபியூஷன் போயிட்டு. லண்டன்னு தெரியுமா லியோ இல்ல சார், எனக்கு சொல்லுவேன் பட் இட் இஸ் பிளாக் டெவில் இங்க யாரோ நினைச்சு என்கிட்ட பேசிட்டு நீ இருக்கிறேன். கண்ணா சோ நான் லியோன்னு ஒத்துக்க. Pada malam harinya, Parthiban menemui Joshi untuk mencari informasi mengenai pria asing tersebut. Berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, Joshi menjelaskan bahwa Anthony merupakan seorang bandar narkoba yang sangat berpengaruh. Dahulu, Anthony memiliki seorang putra bernama Leo yang menghilang setelah terlibat dalam sebuah peristiwa besar. Wajah Leo diketahui sangat mirip dengan Parthiban, sehingga tidak mengherankan apabila Anthony mengira dirinya telah menemukan kembali anaknya. அனுப்பி கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் செஞ்சுக்கிட்டேன். அவன் சொல்றது வச்சு பார்த்துனே தாஸ். இந்த ஆந்தனி தாஸ்க்கு ஒரு பையன் இருக்கான். செத்துட்டான்னு ஒரு குரூப் சொல்றாங்க. அவன் சாவல. உலகத்தை ஏதோ ஒரு சாயல். தெரிஞ்ச வயசுல இருந்து 20 வயசு வரைக்கும் சரியில இருந்து இன்ன வரைக்கும் இதான் என் ஊர், அவ்வளவுதான் என் வரல நடக்குது. உனக்காக நான் சொல்றது. It's all right. I understand. வரலாமா நீ பார்த்திபே இவு இறக்கம் இல்லாம தெரிய வரும்போது என்ன யாருன்னு நான் சொல்றேன். Keesokan harinya, ketika Parthiban menganggap kehidupannya mulai kembali normal, istrinya justru membawa kabar buruk. Satya mengatakan bahwa Anthony terus mengikuti dirinya hingga ke sekitar rumah. Mendengar hal itu, Parthiban segera menghubungi Sidhu agar pulang secepat mungkin untuk membantu menjaga ibu dan adiknya. Ia pun bergegas menuju rumah karena khawatir keselamatan keluarganya terancam. Sesampainya di rumah, Parthiban merasa lega karena Anthony beserta anak buahnya telah meninggalkan lokasi. Namun demikian, persoalan belum benar-benar berakhir. Satya tampak ketakutan setelah mendengar berbagai tuduhan Anthony yang menyebut Parthiban sebagai seorang pembunuh kejam, berbahaya dan penuh tipu daya. Ucapan tersebut membuat Parthiban sangat terpukul karena ia merasa istrinya mulai meragukan dan takut kepadanya. Peristiwa itu menjadi beban emosional yang sangat berat bagi Parthiban. அவ யாரு? நம்ம பொண்ணு நம்ம லைஃப் இப்படிதான் இருக்க போகுதுல பார்த்தி. Dengan perasaan sedih, ia akhirnya meminta Nopelin meninggalkan rumahnya. Menurut Parthiban, keberadaan petugas tersebut ternyata tidak mampu menjamin keselamatan keluarganya dari berbagai ancaman yang terus berdatangan. Rasa takut Satya terhadap suaminya semakin besar. Setiap kali memandang wajah Parthiban, ia merasa melihat sosok yang menyeramkan. படுத்திருக்கிறவன் ஒரு மோல் கனவா? Karena dihantui kecurigaan, Satya diam-diam bekerja sama dengan Joshi untuk menyelidiki masa lalu Parthiban, dan penyelidikan tersebut akhirnya memberikan beberapa informasi. Agar suaminya tidak curiga, Satya berpura-pura mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia akan sibuk bekerja. Parthiban yang mempercayainya sepenuhnya menerima alasan tersebut tanpa mempertanyakan lebih jauh. Malam itu bukan hanya Satya yang tidak berada di rumah, Sidhu juga belum pulang setelah seharian beraktivitas. Khawatiran membuat Parthiban segera mencarinya. உங்க அம்மாவை காணோம். ப்ராப்பர் லைன்ல எடுத்துட்டேன்ல, ஸோ ஒர்க் நிறைய பெண்டிங்கில் வீட்டுக்கு வரமாட்டேன். நீ வெயிட். ஹெட் ஆஃபீஸில். எங்க இருக்கா? பாவம், ரொம்ப திடீர். உனக்கு அப்பா மேல ஏதோ சந்தேகம் உண்டு. Ketika berhasil menemukan putranya, ia mengajak Sidhu pulang, tetapi Sidhu menolak ajakan tersebut hingga situasi berubah menjadi tegang. Ternyata dua pria yang berada di dekat Sidhu memiliki niat jahat terhadap Sidhu dan teman-temannya. Beruntung, Parthiban segera menyadari ancaman itu dan langsung melumpuhkan kedua pria tersebut sebelum membawa Sidhu pulang demi mencegah hal buruk kembali terjadi.
Di tempat lain, Josie yang juga penasaran dengan identitas Parthiban menemui salah seorang mantan anak buah Anthony bernama Dayat yang sedang menjalani hukuman penjara. Josie meminta Dayat menceritakan tentang Leo, sosok yang disebut-sebut sangat mirip dengan Parthiban. டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, அதனால நேராக விஷயத்துக்கு வரேன். இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிறது லியோ இல்லையான்னு பார்த்து சொன்னீங்கன்னா இப்போ கூட ஒரு என்னால் முடியும். சோதிக்காத. சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் கோர்ட்லேயே சொல்லிக்க முடியாது. வேற என்ன? இல்லை லியோ எப்படி செத்தா? இதை நான் Tanpa ragu, Dayat mulai menjelaskan kisah tersebut dari awal. Pada tahun 1999, Anthony dan adiknya Harold dikenal sebagai pengusaha tembakau terbesar di India. Keduanya sangat percaya pada tahayul dan sering melakukan ritual pengorbanan terhadap hewan, bahkan manusia, karena meyakini hal itu dapat membuat usaha mereka terus berkembang. Di balik kesuksesan bisnis tersebut, Leo memiliki peranan penting. Ia bertugas mengantarkan barang-barang dagangan dengan aman, sehingga usaha keluarganya tetap berjalan meskipun sering menjadi incaran polisi. Suatu ketika, kedatangan polisi ke markas mereka membuat Leo marah. Ia segera menanyakan siapa yang melaporkan aktivitas mereka kepada pihak berwajib. Seorang pria bertubuh agak gemuk akhirnya mengaku bahwa dirilah pelapor tersebut. படம் பார்த்துக்கிறியா? 2 பிரசாந்த் பையன் ஒரு பொண்ணு. Selama bertahun-tahun, Leo bersama adik perempuannya berjuang melindungi dan membesarkan usaha ayahnya. Namun semua pengorbanan itu berakhir dengan pengkhianatan. Anthony justru berniat menjadikan putrinya sebagai tumbal demi mempertahankan kejayaan bisnisnya. Leo menolak keras keputusan tersebut karena tidak rela adik sayangnya dikorbankan oleh ayahnya sendiri. எனக்கு வேற வழி தெரியல லியோ. மன்னித்து விட்ட போதும். நீங்க சொன்னதுக்காக என் நண்பனை கூட நம்பிக்கை எலிசா என் கூட பிறந்த என்னாச்சு? இன்னும் எத்தனை நாள் தாண்டா உன்னோட கடைசி நாள். அன்னைக்கே சொன்னல அவங்க இவனுங்க யாரும் எனக்கு சொந்த பந்தம் போல. Ketika Anthony mencoba menyerang putrinya, Leo berhasil melepaskan diri dari ikatan dan menghancurkan kursi yang menahannya. அவங்கள விட்டுறாதா? Ia berusaha sekuat tenaga menghancurkan semua benda yang menurutnya telah menggelapkan pikiran ayahnya. Sayangnya, perjuangannya berakhir tragis ketika adiknya ditembak mati oleh Harold. Dayat menegaskan bahwa itulah kisah Leo, sosok yang wajah dan penampilannya sangat mirip dengan Parthiban. Setelah selesai bercerita, Dayat berpesan untuk tidak mempermainkan kehidupan orang yang tidak bersalah. Menurutnya, Parthiban memang bukan Leo. Sementara itu, Satya bersama istri Josie mendatangi seseorang yang diduga merupakan sahabat lama Parthiban ketika masih tinggal di panti asuhan. Tujuan kedatangan Satya adalah mencari tahu latar belakang suaminya secara lebih mendalam. Namun ia tidak menemukan hal mencurigakan sedikit pun. Sebaliknya, orang tersebut justru menasihatinya agar berhenti mencurigai Parthiban karena sikap itu hanya akan melukai perasaan suaminya. இது 5வது படிக்கும்போது கேட்குறேன். தெரிஞ்சதுன்னா உடஞ்சிடுவோம். Sementara itu, Parthiban kembali menghadapi persoalan baru ketika seorang pria melakukan bundir di depan kafenya. Ia menduga tindakan tersebut merupakan bagian dari rencana Anthony untuk menghancurkan nama baik dan reputasinya.
Walaupun mengetahui penyebab sebenarnya dari kejadian itu, Parthiban memilih tidak memperpanjang masalah dan meninggalkan lokasi tanpa melakukan tindakan lebih lanjut. ஆமா என்னன்னு தெரியல சார், என் நண்பனை பார்த்துட்டேன், என்ன சரக்கு வாங்கி கொடுத்தாரு சார். அதுக்கப்புறம் ஃபுல் வந்தவங்க அவரை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போனாங்க சார். பிளாக் கலர் காடி தான் ஜி சார். சார் கலங்கணும்ல, இவன் யாருன்னு எனக்கு தெரியும். Setibanya di rumah, Parthiban kembali dikecewakan karena mengetahui bahwa Satya masih menaruh kecurigaan terhadap dirinya. Kepercayaan yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun seakan runtuh dalam sekejap. Setelah Satya pulang, Parthiban akhirnya mengungkapkan seluruh beban yang selama ini dipendam. Ia menceritakan bahwa dirinya terus menjadi sasaran kelompok penjahat yang ingin membunuhnya. Berbagai mafia berdatangan karena mengira dirinya adalah Leo, dan kini bahkan istrinya sendiri mulai meragukan identitasnya. Pengakuan tersebut disampaikan dengan penuh emosi hingga membuat Parthiban menangis. இனி நீ என்ன விளக்கம் கொடுத்தாலும் சந்தேகப்பட்டுட்டேன்ற எண்ணத்திலிருந்து கால இவ்வளவு நாள் நம்ம நான் அவ இல்ல சொல்லியும் என்ன போட்டு உயிர் எடுத்தா நான் என்னடி பண்ணுவேன்? அப்ப நான் கேட்கிறேன், நீ என்ன கரெக்ட் அதானே. Melihat kondisi suaminya, Satya merasa sangat bersalah dan segera meminta maaf dengan tulus. Penyesalan Satya akhirnya meluluhkan hati Parthiban sehingga keduanya saling memaafkan dan berusaha memperbaiki hubungan mereka. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat. Tiba-tiba, Anthony menghubungi Parthiban melalui telepon dan mengaku bahwa Sidhu telah berada dalam kekuasaannya. Sebagai seorang ayah, Parthiban segera berusaha keluar untuk menyelamatkan putranya. Akan tetapi, seluruh pintu rumah telah dikunci oleh Nopelin demi alasan keamanan. Setelah berhasil membuka akses keluar, Parthiban langsung mengejar Anthony CS yang telah lebih dahulu meninggalkan lokasi. Dengan amarah yang tidak terbendung, Parthiban menyerang seluruh anak buah Anthony tanpa memberi kesempatan mereka melakukan perlawanan. Setelah berhasil mengalahkan mereka, ia menghadapi Anthony secara langsung dan memaksanya mengungkapkan keberadaan Sidhu. Pertarungan sengit pun tidak dapat dihindari hingga akhirnya Anthony berhasil dikalahkan. Usai pertarungan tersebut, Parthiban menerima panggilan telepon dari Harold. Harold meminta agar jasad Anthony dibawa ke markas sebagai syarat agar Sidhu dikembalikan dengan selamat. Demi menyelamatkan putranya, Parthiban menerima syarat tersebut dan segera berangkat menuju markas dengan pengawalan dari anak buah Harold. Sesampainya di lokasi, Parthiban menunjukkan berbagai dokumen, foto, dan bukti lain yang membuktikan bahwa dirinya benar-benar bernama Parthiban. தயவு செஞ்சு என் பையனை கொடுத்துருங்க மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். அதனால தான் நான் பயப்படாதீங்க ஃபிகேட். இது என் 10th 12th மார்க் ஷீட்டு. இது என் ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே அப்போ எடுத்தது சார். சார் இது பாருங்க, சர்டிஃபிகேட்ல கூட பாருங்க என் பேர் பெருசா இருக்கும். இது உன் தங்கச்சியோ நீயோ? Namun, Harold tetap berkisi keras bahwa orang yang berada di hadapannya adalah Leo. Untuk memaksa Parthiban menyakui identitas tersebut, Harold memerintahkan puluhan anak buahnya menyerang rumah Parthiban dan menculik Satya beserta anak bungsunya. Akan tetapi, Parthiban telah mengantisipasi kemungkinan itu dengan memasang berbagai jebakan di sekitar halaman. Meski demikian, jumlah musuh yang sangat banyak membuat tidak semua dapat dihentikan hanya dengan perangkap. Beruntung, Yosi datang memberikan bantuan. Bersama-sama, mereka berhasil mengurangi jumlah penyerang hingga sisa 3 orang. Ketiga pelaku tersebut kemudian menghadapi nasib yang sama ketika Nopelin muncul dan menghadang mereka.
Walaupun tubuhnya telah dipenuhi luka dan salah satu tangannya mengalami kecederaan, kemampuan menembaknya sama sekali tidak berkurang. Sebaliknya, ia justru semakin efektif melumpuhkan lawan-lawannya. Sementara itu, seorang penjahat terakhir berhasil memasuki rumah dan menelusuri setiap ruangan hingga menemukan Satya beserta anak bungsunya. Ketika ia hendak menyerang keduanya, Harold menghubunginya dan memerintahkan agar mereka tidak dibunuh terlebih dahulu. Harold ingin Parthiban memiliki kesempatan mengucapkan kata-kata terakhir. Namun hal yang terjadi justru berada di luar dugaan. Alih-alih mengucapkan kata-kata terakhir, Parthiban memanggil hewan peliharaannya yaitu Subramani. Berkat kemampuan menjinakkan hewan buas, Subramani sepenuhnya patuh terhadap setiap perintah yang diberikan. Begitu melihat orang yang mengancam keluarga tuanya, hewan tersebut langsung menyerang hingga penjahat itu modar. Keberhasilan Parthiban melindungi keluarganya dari jarak jauh menunjukkan kecerdikan sekaligus kemampuannya dalam menghadapi berbagai situasi berbahaya. Setelah memastikan keluarganya selamat, kini giliran Parthiban melancarkan serangan ke markas Harold. Meskipun harus menghadapi ratusan anak buah musuh seorang diri, ia mampu mengalahkan mereka satu persatu hanya dengan kemampuan bertarung yang dimilikinya. Setelah seluruh pengawal berhasil dilumpuhkan, Parthiban menghadapi Harold dalam pertarungan terakhir. Kemampuan baku hantam keduanya terlihat seimbang, namun pada akhirnya Harold berhasil dikalahkan. Ketika Harold sudah tidak mampu lagi memberikan perlawanan, Parthiban akhirnya mengungkapkan identitas yang selama ini disembunyikannya. Ia mengakui bahwa dirinya memang Leo, demi menghapus seluruh jejak masa lalunya dan memastikan tidak ada lagi orang yang mengetahui identitas tersebut. Parthiban menghabisi Harold di tempat. Leo, nani bloody sweet ಚಿತ್ತಪ್ಪ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಕನಲ್ಲ Selanjutnya, Parthiban menuju ruangan tempat Sidhu disekap. Tanpa mengalami kesulitan berarti, ia berhasil melumpuhkan penyandar dan menyelamatkan putranya. இந்த குடும்பத்தை காப்பா நான் நம்பணும். Leo Setelah seluruh konflik berakhir, Parthiban membakar bangunan markas beserta seluruh jasad yang ada di dalamnya dengan menyiramkan bensin sebagai upaya menghilangkan semua bukti. Usai melalui berbagai peristiwa tersebut, Parthiban dan keluarganya kembali menjalani kehidupan yang damai sebagaimana sebelumnya. Akan tetapi, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pada akhir cerita, Parthiban menerima ancaman dari seseorang yang tampaknya mengetahui identitas aslinya sebagai Leo.